Saya rasa dia pun tak faham apa yang dia baca. Dia kata Nabi itu beranak terus dikhatankan, bersujud dan menyebut Alhamdulillah. Saya rasa kalau Nabi buat lagu tu waktu beranak-beranak, beriman habis Abu Jahal dengan Abu Lahab. Terbit daripada perut Aminah, Alhamdulillah, sujud, tengok berkhatan. Tuan-tuan, kalau kita yang dengar, kita faham cerita macam ni, cerita Scooby-Doo boleh lah. Tapi kalau nak ugama cerita macam ni mengarut, tuan-tuan. Orang putih dengar pun, ku mana Nabi Mbak? Mujur dia tak kata Aminah keluar kot mulut, tak keluar kot perut. Where are you? We got some work to do. Bila saya kata Nabi Muhammad ketika dilahirkan dalam keadaan sujud, Nabi Muhammad lahir dalam keadaan tangannya bertelikkan ke tanah sujud, mendongak ke atas kepalanya dan diangkatkan jari. Orang kata cerita ini, tuan-tuan, adalah cerita Scooby-Doo bernama ke? Saya bacakan dulu ya tentang surah As-Saffat ini, tuan-tuan. Allah Ta'ala sebutkan kepada kita ya daripada Al-Quran ini keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, surah Saf ayat 6. Baik, disebutkan kepada kita. Ada yang kata bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dilahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sujud. Saya sebut Nabi Muhammad dalam keadaan dalam sujud. Baik, bila dia kata, saya kata Nabi Muhammad lahir dalam keadaan sujud, tah ustaz mana pula tu dia kata ini cerita Scooby-Doo ni. Ni dia dalil dia, tuan-tuan. Sila buka kitab keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh Al-Faqir ilallah Al-Qawi Muhammad Fuad bin Kamaluddin Al-Maliki. Di sini, tuan-tuan, boleh lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang keistimewaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dilantik ataupun ketika dilahirkan ke dunia. Baik, yang pertama pada muka surat 192, muka surat 192, saya sebut Nabi Muhammad dilahirkan dalam keadaan telah bersunat. Sebab ada orang kata Nabi Muhammad ketika beranak dia macam budak-budak biasa. Dia macam budak-budak biasa. Kalau di kita ni, di kampung kita ni ada mamat, maka Muhammad bin Abdullah di Mekah tu sama aja, tak ada beza apa. Ni tuan-tuan, saya bacakan hadisnya. Kata Nabi, diriwayatkan oleh At-Tabrani daripada pelbagai jalan, iaitu hadis daripada Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, min karamati ala rabbi an wulidtu makhtunan walam yara ahadun sa'ati. Di antara kemuliaan yang dikurniakan oleh Allah kepadaku, bahawa aku dilahirkan dalam keadaan telah siap bersunat, sudah siap berkhatam, dan tidak pernah seorang pun melihat auratku. Tuan-tuan, Nabi sebut dalam hadis ni, min karamati ala rabbi an wulidtu makhtunan walam yara ahadun sawati. Di antara kemuliaan yang Allah berikan kepada aku ialah aku dilahirkan dalam keadaan telah siap berkhatam dan tidak pernah seorang pun yang melihat auratku. Buka surat 193. Di sini sebut 192 dan 193. Jadi di mana yang kata Nabi Muhammad ni bila kata dah bersiap, dah lahir sunat, dia kata Nabi Muhammad ni cerita kartun. Dia boleh kata kartun,
Ni apa punya ustaz? Dia lupakah satu mukjizat, satu benda pelik yang berlaku kepada bakal-bakal Nabi? Benda-benda pelik yang berlaku kepada bakal-bakal Nabi ialah irhas. Dalam surah Maryam Allah Ta'ala sebut Nabi Isa bercakap di dalam buayan. Dia kata kalaulah Nabi Muhammad lahir dah sujud, sebut pula Alhamdulillah, kalau gitu Abu Lahab masuk Islam lah, Abu Jahal masuk Islam lah, kata dia. Dia lupa yang Nabi Isa bercakap di dalam buayan, wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahla. Adakah umat Nabi Isa alaihi salam beriman pada Nabi Isa alaihi salam? Ni tuan-tuan, ustaz ni kita suruh dia pergi mengaji balik. Nama apakah? Ni hadis. Hang boleh kata tak ada, pergi mengaji balik, betulkan balik. Hang boleh kata cerita Nabi Muhammad disunatkan, hang boleh kata skubi-bidu. Ni menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Buat mari kepada kita, minta daripada kita, minta kepada dia dalil. Apa dalil yang dia kata Nabi Muhammad lahir tak ada sunat? Wamat, kita nak tengok. Nabi Muhammad tu memang kena darahnya macam kita, kulitnya macam kita. Jadi daripada lahir daripada Aminah, ibunya. Dia boleh sebut dalam ceramah dia, nasib baik ustaz tu kata Aminah ni tak beranak kot mulut. Astaghfirullahalazim. Buruknya perangai. Yang kita bercakap bersandar hadis, dia bercakap bersandar apa? Saya tak sebut pun. Kita kata Nabi Muhammad lahir macam biasa. Kelahiran Nabi Muhammad daripada ibunya, kelahirannya berpunca daripada ayahnya. Ayah dan ibu lahirlah Nabi Muhammad. Dia adalah manusia macam kita, tetapi kena ingat darjatnya. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Inilah dia nabi-nabi. Di antara nabi-nabi ini ada darjatnya yang berbeza di antara satu sama lain. Kalau di antara nabi pun berbeza darjat, apatah lagi nabi itu dengan kita. Nabi Ibrahim darjatnya lain dengan Nabi Nuh, Nabi Nuh darjatnya lain dengan Nabi Idris, Nabi Isa darjatnya lain daripada Nabi Ilyas. Nabi Muhammad apatah lagi darjatnya lebih tinggi daripada nabi-nabi yang lain, sebab dia adalah ketua kepada segala nabi. Kalaulah nabi sama nabi pun darjat tak sama, apatah lagi kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kita. Tuan-tuan, tadi saya sebutkan pada tuan-tuan, surah As-Saff ayat 6. Sebab ada orang kata Nabi Muhammad itu hanya dilantik menjadi nabi selepas 40 tahun dia berumur. Sebelum itu dia adalah serupa je budak-budak biasa. Tak ada apa, dia mamak-mamak biasa aja. Allah sendiri tengok dalam 3 triliun manusia ni, Allah tengok Muhammad ni jadi nabi. Tak, tuan-tuan. Sila rujuk di dalam surah As-Saff ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala Isa ibnu Maryam ya bani Israil inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurat wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'dihi ismuhu Ahmad. Ingatlah ketika Isa berkata, Isa putra Maryam berkata kepada kaumnya, hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab yang turun sebelumku iaitu Taurat, dan memberikan kabar gembira dengan datangnya seorang rasul yang akan datang sesudahku yang namanya ialah Ahmad atau Muhammad. Maka tak kala rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata ini adalah sihir yang nyata. Surah Saff juzuk 28 ayat yang ke-6. Jadi di mana yang kata Nabi Muhammad ini Allah hanya pilih selepas 40 tahun? Sebelum tu Allah tak tahu lagi. Siapa kata? Jangan pandai-pandai nak ubah benda ni. Dia ayat Quran. Baik, balik kita kepada benda yang bersujud tadi. Saya sebut Nabi Muhammad dilahirkan dalam keadaan bersujud. Dia kata ustaz ni bohong. Ni apa punya ustaz duk cerita benda merapu ni?
Tuan-tuan, sila buka tadi dalam kitab keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dinukilkan oleh Muhammad Fuad bin Kamaluddin Al-Maliki, muka surat yang ke-194. Muka surat yang ke-194. Baik, hadisnya lamma fasala minni kharaja ma'ahu nurun adaa lahu ma bainal masyriqi wal maghrib thumma waqa'a 'alal ardi muta'ammidan 'ala yadayhi thumma akhadha qabdatan minat turab. Hadis ini adalah riwayat daripada Ibnu Sa'ad, daripada sekumpulan ulama seperti Atta dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Apa maksud hadis ini? Tak kala Muhammad keluar daripada perutku, keluarlah bersamanya cahaya yang menerangi di antara timur dan barat. Kemudian baginda jatuh ke tanah dalam keadaan bertelekkan di atas tangannya. Lalu baginda mengambil segenggam tanah. Tuan-tuan, ini hadisnya. Jadi di mana yang saya bercakap tidak ada dalil? Di mana yang saya mengeluarkan hujah tidak ada dalil? Rasulullah dilahirkan ke dalam dunia dalam keadaan sujud dan jari telunjuknya terangkat ke atas seperti mana orang yang merendah dan menghinakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, dan katanya baginda juga berkata-kata di dalam buayan ketika di dalamnya perkataan pertama yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti mana yang diriwayatkan oleh Ibnu Sabu' dalam kitab Al-Khasa'is. Begitu juga dalam Imam As-Suyuti dalam kitabnya Al-Khasa'is. Beliau berkata bahawa perkataan pertama yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Itu hadis. Dia boleh cakap, dia kata kalau Nabi Muhammad bercakap ketika dilahirkan, dah tentulah Abu Lahab masuk Islam. Tak reti tuan-tuan. Nabi Isa bercakap dalam buayan, ada orang lain beriman pada Nabi Musa, dia pernah bunuh lagi Nabi Isa. Sedangkan dia bercakap dalam buayan, aku ni inni rasulullahi ilaikum, kata Nabi Isa. Aku ni adalah Isa, mak aku tidak berzina, Maryam mak aku bersih, dia tidak berzina, aku ini adalah Rasulullah, diutuskan untuk kamu akan datangnya. Tapi mereka tetap tidak beriman pada Nabi Isa. Jadi kalau Nabi Muhammad ketika lahir sujud, bercakap, kalau Abu Lahab tidak beriman, apa nak diherankan? Sedangkan benda itu telah pun berlaku di dalam ataupun ke atas, berlaku ke atas Nabi Isa alaihissalam. Baik, ni tuan-tuan, ustaz ni kita suruh dia pergi mengaji balik. Nama apa kah? Ni hadis. Hang boleh kata tak ada, pergi mengaji balik, betulkan balik. Hang boleh kata cerita Nabi Muhammad disunatkan, hang boleh kata skubil-bidu. Ni menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni tuan-tuan, ustaz ni kita suruh dia pergi mengaji balik. Nama apa kah? Ni hadis. Hang boleh kata tak ada, pergi mengaji balik, betulkan balik. Hang boleh kata cerita Nabi Muhammad disunatkan, hang boleh kata skubil-bidu. Ni menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam.